Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah tafsir Al-Isra ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بآيات وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Al-Isra. Ini sambungan yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Dalam kita beragama ada contoh-contoh yang sudah berlaku tentang orang-orang yang menjaga agama. Agama ni Allah Ta'ala jaga. Tapi dia ambil inisiatif untuk jaga. Yang inisiatif untuk jaga. Iaitu antaranya ialah imam-imam besar. Mazhab. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Selain daripada itu ada lagi Sufyan As-Suri. Ada lebih kurang 20 imam mazhab. Dan 20 imam mazhab ni kalau nak kenal dia ada tercantik dalam semua kitab. Mereka ni perawi hadis kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah saja yang bukan mempunyai kitab hadis. Mana dia bukan ulama hadis. Imam-imam lain semua ada kitab hadis masuk. Masuk Imam Syafi'i dipanggil Musnad Imam Syafi'i. Tapi kita tak belajar Musnad Imam Syafi'i sebabnya dia pengajian selepas belajar 6 kitab sahih.
Penam kitab sah, kitab muwatta. Maka Imam Ali ada, maka Imam Ahmad ada, maka Imam Muhammad ada. Lepas tu baru musnad. Musnad ialah kitab-kitab hadis yang ditulis berdasar pada perawi. Misalnya Sayyidina Ali, hadis Sayyidina Ali, semua hadis berkenaan Sayyidina Ali dia bawa keluar. Abu Hurairah, semua hadis Abu Hurairah. Adapun kitab-kitab hadis lain, bab apa? Bab salat, maka tak kira lah siapa yang beritahu, ini yang bab salat ada lain kan. Jadi musnad ni ialah satu pengajian hadis yang lebih suka kerana dia tidak ada tajuk. Dia berdasar pada perawi. Jadi isu apa yang ada dalam hadis itu campur gaul. Antara satu hadis dia tidak tersusun. Dia susun ikut perawi. Waktu payah sikit ngaji dia. Maka ramailah antara ulama-ulama hadis tak belajar musnad. Kalau boleh belajar muwatta tak apa dah. Dia lepas ngaji belajar kitab 6 kitab sah. Baik. Di samping itu dalam 4 imam mazhab, Imam Hanafi sajalah yang bukan orang Arab. Nabi Muhammad orang Arab, Quraisy juga. Khalifah Arab, Quraisy. Tetapi Imam Mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah orang India. Orang India. Ikut riwayatnya orang India yang duduk di Kufah. Belajar daripada anak cucu murid Ahmad bin Abdullah bin Mas'ud. Adapun 3 mazhab lain termasuk sebelum ini berkisah hadis-hadis mereka dengan berbelajar dengan Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas. Jadi mazhab Syafi'i Hambali Maliki ini belajar dengan karena hadis dia tu duduk di inilah tafsir begitu. Jadi Abdullah Mas'ud ni satu orang ulama, satu orang sahabat Nabi yang dialah yang bunuh Abu Jahal. Abu Jahal tu dia bunuh. Dia umur 16 tahun. Benda tu dia tak boleh angkat, pasal berat. Dia tetap Abu Jahal ni, Abu Lahab ni tak boleh. Kaki putus dah, sahabat lain potong kaki. Maka dia tetap kepala itu tetap kepala putus. Abu Lahab tu. Dan pedang Abu Lahab tu ada dia. Nabi bagi pada dia. Dia Abu Lahab. Ada lah dia ada di ada pun tapi aman ada. Maka dia pun buat jaga dia. Jadi Abdullah Mas'ud ni pelik sikit dia. Ada yang mengatakan wayang berimam satu sah dengan imam. Ada dia solat. Ada kan berkata wayang ni satu sah dengan imam. Ada kan? Boleh kata dia. Maka hadis tu Abdullah Mas'ud punya riwayat. Dia solat. Dan dia buat. Dia riwayat dan dia buat. Orang lain semua satu sah, satu tapak kaki, kedua tapak kaki, sebelah imam. Kalau majlis itu isilah dia solat ni imam bagi dengan makmum. Jadi kalau ada cerita hal itu, itulah. Dan Abdullah Mas'ud ni apabila Quran ni ditulis, dia komplain. Dia kata ni aku tak belajar, ini bukan cara Nabi, aku belajar dengan Nabi tidak tu. Tulis ni tak tu. Tak terima Quran yang dibuat oleh mula-mula dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditulis oleh Zaid bin Thabit.
dan dengan sokongan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak terima, yang mula-mula tak terima. Anas Al-Falaq tu bukan ayat Quran. Maksudnya dia tak belajar kan. Dia tak belajar, dia tak mondok. Sehinggalah orang lain kata ni ayat Quran, barulah dia terima. Kemudian masa zaman Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu anhu, terdapat orang yang bukan Arab masuk Islam, maka nak dibubuhkan baris, titik bor titik. Maka Sayyidina Utsman lah turut baik dari sabit ni tulis. Atas pula orang dia tak setuju. Sehinggalah dapat perintah khalifah tu harumnya. Ada dia satu gaya apa kata dah lah. Dia tapi dia ni sahabat Nabi yang sah. Nabi sah. Jadi pengikut dia tu dipanggil ahli kufur. Pengikut dia dipanggil ahli kufur. Dan antara pengikut dia ialah Abdullah Imam Hanafi. Dia tak lupa dengan kalau belajar Quran, belajar bahasa Arab. Dia kata ahli kufur kata lain, ahli kufur dengan bahasa lain, bahasa Arab lain. Itu pengetahuan sikit lah supaya awak tahu. Cuma nak beritahu yang pentingnya ialah Imam mazhab 4 orang tu hanya Imam Syafi'i saja Arab Quraisy. 2 lagi Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal bukan Arab Quraisy, Arab biasa. Satu lagi ialah Imam Abu Hanifah ni bukan Arab. Pergi kepada Imam mazhab Imam Hadis pula. Semua Imam Hadis itu bukan Arab. Orang Parsi, Khurasan. Turkmenistan bagi kita pun lah. Ini Tantan. Yang Imam Abi Daud beranak di Yaman, membesar di Iran. Anak Abi Daud. Imam Tirmidzi ini kalau tengok Cina lah. Imam Malik, anak Muslim itu Cina. Tapi bukan Cina. Orang Yegor. Orang dipanggil orang Mongol. Tidak, bukan Mongol, Yegor. Yegor ni orang cakap bahasa Turki. Bahasa Turki. Lorak Turki. Begitu juga Imam Bukhari. Nasai dan Ibn Majah. Apa maksud sini? Bermakna agama ni siapa yang usaha boleh pada dia. Tuhan tak kira pangkat, tak kira bangsa apa. Kecuali habis-habis dan siap. Tadi dia kena cuci Nabi. Ini habis pun ada cuci Nabi apa? Ini anak cuci Nabi pasal ni, ini anak cuci Nabi pasal ni. Satu dia panggil habis, satu dia panggil siap. Yang mendewa-dewakan keturunan ni dua ni. Satu lagi yang mendewa-dewakan keturunan ialah Yahudi. Yahudi lagi dulu. Adik-adik dia ada Nabi. Adik saya Nabi. Adik ipar saya Rasul. Adik-adik bini saya tu datuk dia. Soalnya datuk dia tu Rasul, soalnya Nabi, soalnya tak berat kan. Mana lebih besar? Besar pokok Yahudi lagi, Nabi lagi, Rasul lagi, banyak. Yang kitanya, Yahabinya, dewa, dakwa hanya Nabi Muhammad saja. Tak. Nabi Muhammad ya. Memang. Sebab tu dia tak tahu pada dakwa. Dia betul-betul Rasul. Dia betul-betul Rasul. Bukan Rasul saja, Nabi-Nabi pun. Boleh dia lah. Tak bangga. Sebab tu lah bahasa terpilih. Boleh tak? Maknanya Habib dengan Syiah ni lebih kurang Yahudi itu. Lebih kurang. Lepas tu selain pada tu, cara penyembahan pula misi mirip kepada Kristian.
daripada kerja peraturan. Nah, baik. Habis kita tu, di masjid tu. Jadi sekarang kita nak mula ni. Wama mana'ana an nursila bil ayati illa kadzdzaba bihal awal. Tidaklah menghalang kami. Tidaklah dapat menghalangkan kami. Maknanya sekali-kali tidak dapat menghalangkan kami untuk kami mengirimkan dengan ayat-ayat, dengan bil ayat itu, itu dengan ayat-ayat itu maknanya mukjizat. Pada ayat pula tu ada cerita mukjizat. Mereka tak terima kerana Nabi tak boleh keluar mukjizat. Jadi bila mukjizat hari, illa tidak lain tidak bukan an kadzdzaba bihal awwalun. So, kenapa bila musyrikin Mekah minta bahawasanya bumi Mekah yang batu bertukar jadi tanah. Lepas tu kena tanah pula tanah subur. Tanah subur pula kena ada anak sungai yang mengalir. Nak suruh tukar bukit bukit Jiak tu, bukit Jening tu, tanah-tanah dengan bukit-bukit lain-lain tu, batu-batu tu, semua tukar jadi tanah batu. Lepas tu bukan tanah saja, nak suruh mengalir sungai supaya boleh hidup tanaman. Kalau betul kamu rasa, maka Tuhan kau dua ayat. Ni ayat dia. Wama ma'ana an nursila bi ayat. Tidaklah boleh dapat menahan kami untuk menurunkan, maknanya mengirimkan ataupun memberi pada rasul kami mukjizat. Illa tak beri makna nakkan bumi Mekah itu jadi tanah subur dan ada anak sungai ini. Illa tidak lain tidak bukan an kadzdzaba bihal awwalun, telah mendusta terhadap mukjizat lagu ini orang-orang terdahulu. Sehingga bila dusta kerana azab, bila minta mukjizat, bila mukjizat kemari tak percaya, tak beriman juga, maka seluruh kaum itu akan dihancurkan. Ni cerita. Ceritanya ialah wa ataina samuda, dan kami berilah mukjizat Nabi Saleh kepada kaum Samud itu dalam bentuk an-naqata, iaitu satu ekor unta. Dia minta unta. Kalau betul Saleh, kamu ni rasul yang diutus daripada batu sarumah ni batu yang tak ada letak ada apa. Batu yang tak ada letak ada apa. Batu betul ni, kalau kamu betul-betul rasul, keluar daripada batu di satu ekor unta bengkok. Unta yang paling bagus sekali, yang paling mahal. Nak unta ni kala merah. Bukan saja unta kala merah, unta tu keluar daripada batu tu dalam bentuk buting pula. Bukan saja buting, terus beranak. Anak pula anak Tina pula kala merah juga. Kalau anak jantan tak kira. Kalau anak orang hitam tak kira. Gitu kan. Dia pun syarat. Nak keluar unta daripada batu. Satu. Yang dua, unta tu kena unta Tina. Dua. Unta Tina pula kena unta buting. Tiga. Lepas buting tu bila keluar tu kena beranak. Beranak tu kena anak Tina. Anak Tina pula anak Tina warna merah juga. Nah. Bukan main salah. Maka Tuhan kata, wa ataina samuda, dan kami telah beri mukjizat seperti itu kepada Nabi Saleh untuk kaum dia Samud. Yaitu satu ekor unta merah. Unta merah pula muksiratan, yang boleh ditengok.
Tidak kata duduk dalam batu saja duduk dalam tunda. Bebek keluar. Apa tubuh? Mubsiratan. Boleh tengok sendiri. Tengok ni ayat ni berapa ni? Ayat ni satu, berapa cerita ni? Mula-mula kami tidak turun, tak beri mujizat ni. Malaikat kalau tidak buat turun, saya kata manusia akan tolak. Tak percaya. Ajarkan tauhid, tak percaya. Lepas tu, yang kedua, kami sudah beri kata uta kepada Al-Qam. Uta tu pula boleh ditengok. Lepas tu, ayat berikutnya, Fazalamu biha. Mereka telah menzalimi uta itu. Tak faham ni. Tak faham ni. Macam mana menzalimi tu? Ambil kayu pukul, apa ke. Dah uta merah tu memang keluar, beranak. Dan terus beranak tu anak Cina awan merah juga. Tapi ada masalah. Ada masalah uta ni. Uta ni kalau minum air, uta lain tak ada minum. Kering air. Kita tunggu esok baru penuh air balik. Untuk uta lain minum. Dua-dua ekor uta ni, uta dengan anak dia ni, bila minum air kering, air wadi. Tak boleh, orang manusia tak boleh minum, binatang lain boleh minum. Kita tunggu esok pula. Jadi hari ni uta minum, esok kita minum. Pula uta minum, boleh kita minum pula. Gitu. Jadi masalah ni. Jadi masalah, uji lah, uji lah. Lepas tu uta pula, kalau dia makan, tak ada tubuh hukum. Maka hari ni uta makan, esok baru uta kita makan. Masalah. Bila masalah tu, Wazalamu biha, maka mereka menzalimi uta itu, iaitu menzalimi sini, langgar kata Nabi. Dengan bunuh uta. Dengan bunuh uta tu. Wama nursilu bi ayati tidaklah kami turunkan, mana memberi mukjizat itu. Mana tujuan Tuhan buatnya tidaklah kami memberi yang mengutus mana memberi mukjizat itu illa tahwifa melainkan untuk menakut-nakutkan manusia bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa buat apa saja. Supaya dia kembali. Menakut-nakutkan mana kembali mengesahkan Tuhan. Nah? Apa? Angkat tangan. Wa qulna laka. Dan ingatlah ketika kami ciptakan. Wa qulna laka. Dan ingatlah kami ciptakan kepada kamu. Apa dia ceritanya? Anna rabbaka, sesungguhnya ilmu Tuhan kamu. Rabbaka itu ilmu Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu itu ahata binnas, ilmu dia meliputi segala ilmu makhluk. Manusia itu makhluk. Wama ja'alna ru'ya, dan tidaklah kami jadikan ru'ya. Ru'ya ni mimpi. Mana dia dalam bahasa Arabnya mimpi. Tapi ru'ya sini bukan mimpi. Ru'ya sini tidaklah kami wama ja'alna ru'ya, tidak kami jadikan apa yang kamu dapat lihat semasa Nabi Mi'raj ke langit. Atau Nabi Mi'raj ke langit, dia tengok. Tengok tu seolah-olah macam mimpi. Sebenarnya tidak mimpi, dia memang tengok. Sebab dia kata ru'ya, seolah-olah macam mimpi lah. Tapi dia tidak mimpi. Jadi ru'ya ni apa yang dia tengok? Tidaklah kami jadikan ru'ya, iaitu apa saja yang kamu tengok semasa Mi'raj daripada bumi ke langit. Kalau kebesaran Allah Ta'ala, dia tengok juga di Mikail, iaitu surah itu pada macam tadi. An-Najm. Malah tadi. Tidak apa yang kami jadikan, apa yang kamu tengok itu allati arainaka, melainkan
Yaitu melainkan kerana tanda-tanda yang kami beri kepada kami, kerana sebagai tanda bukti kebesaran Allah Ta'ala itu kepada kami. Illa tidak lain tidak bukan fitnatan linnas, sebagai suatu ujian besar bagi manusia. Yaitu Nabi naik ke langit ni ada sahabat mutak kan? Mutak dia, tak percaya. Ni tak betul ni. Ini lebih ni. Patut naik ke langit tak boleh dah. Ada sahabat yang mutak. Ada yang orang kafir itu memang tak percaya pula. Illa fitnatan linnas, sebab Nabi naik ke langit itu dia bangun mukjizat, iaitu perkara yang luar biasa kan. Bukannya itu saja. Wasyajaratul mal'unata fil Quran, dan pokok yang tercela yang disebut dalam Quran. Apa dia? Iaitu Nabi bila pergi masuk dalam neraka tengok. Iaitu tengok Nabi masuk dalam neraka ni maknanya ada satu macam kita kata masuk dalam kapsul, masuk dalam spaceship, dia masuk tengok terus. Soalnya yang masuk body ni acur lah. Jadi Tuhan beri pada dia satu benda yang menyebabkan dia boleh masuk dalam neraka. Tengok masuk merah langit. Lepas tu Nabi tengok satu pokok yang kepala dia, daun dia tu macam kepala ular. Kepala ular, iaitu pokok kulti, pokok zakum. Makanan bagi orang-orang yang duduk dalam neraka. Dalam neraka tu ada pokok, ada satu pokok ya, pokok tu nama zakum. Pokok itu pokok yang disebut dalam Quran. Ada surah Safa, ada surah Waqiah, ada. Bukan. Wa nukhawwifuhum, dan untuk menakut-nakutkan mereka dengan pokok zakum tu. Tapi bukanlah. Dia bila dengar bila dia kata ada pokok tumbuh dalam api dah. Pokok zakum yang peliknya tumbuh dalam api. Maknanya dia tu api. Kita ni pokok ni tumbuh dalam air dah. Tak. Ni pokok ni tumbuh dalam api. Maka musyrik muka kata, Allah, pokok tumbuh dalam api dah pula. Dia tak percaya. Berat dah gila dah. Dan Nabi dah tengok. Fama yaziduhum, maka tidaklah menambah pada mereka terhadap penghinaan kerana pokok zakum. Penghinaan kerana Nabi naik langit. Dan segala keajaban-keajaban yang Tuhan bertunjuk kepada Nabi itu, illa tu'yanan kabira, melainkan menambah lagi kedurhakaan yang besar tadi. Bila beritahu itu makin derhaka, makin tak percaya. Orang yang beriman pula makin beriman. Orang yang tak percaya ni makin tak percaya. Saya pun dengar kata ada cerita mana tadi dah. Itu kata mana tadi. Ayat Quran kita tunjuk pada dia. Dia kata dia tengok ayat Quran yang ditunjuk tu, baca tu satu hal dah dia dengar. Lepas saya tak tafsirnya ada sekali dalam Quran, dalam telefon kan. Tunjuklah ayat-ayat tu. Tak, awak ulang juga. Tak. Lalu bila dia tengok tu, tak betul tak. Ayat Quran yang dia baca dia tak percaya. Orang yang sedih sekali. Dan orang yang tak percaya tak dibalik kita. Sahabat andai kita. Maaflah saya katanya. Pukul dia. Dia tengok dia tak percaya. Awak cuba tak percaya. Ramah. Awak ambil Quran ni. Ayat-ayat yang dibaca ni. Ayat-ayat yang saya baca tadi. Daripada pagi tadi. Misalnya ayat Tawasul tu. Awak baca tak, awak tunjuk pada dia. Ini ayat dia. Dia pun baca. Dia akan kata. Tak betul awak ni. Pasti salah. Salah tafsir dia boleh salah. Bila tanya, awak belajar ke tak? Tak lagi.
Tapi tahu salah. Tahu salah. Anak kecil lah, tak elok. Belajar mana-mana susah, tak elok. Tapi tak tahu apa. Dia kata gitu. Dia belajar pun tidak, dia pun tidak. Bila ditanya, dia berkata tak tahu apa. Betul dia tak belajar. Tak percaya kan, tak percaya. Ayat-ayat yang awak belajar hari ni ke, bila-bila ke, awak ambil ayat tu, awak tunjuk. Awak jangan komen apa. Ini ayat tawasul. Awak ambil ayat tu, tunjuk pada dia. Lepas tu, awak nak dengar. Dia kata, tak betul awak. Tak betul awak yang tunjuk dia. Bukan setakat tu, tafsir Quran ni malam. Baik. Tak percaya. Tak beriman lama. Kita ya, dia ingat beriman, kita ingat beriman. Pasal dia nama Islam maya tak ingat. Nak kali dia tak percaya pada Quran lama. Beriman pada kitab ni lama. Dia ayat Quran adalah surah Amin surah. Wama sekali sama. Surah Amin surah. Hak dangannya. Amin surah. Wama tafarraqu. Ayat ke-14. Wama tafarraqu. Tidak akan berpecah. Adik-adik, keluarga, kampung, daerah, desa. Illa. Tidak lain, tidak bukan. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka datang kepada mereka ilmu Quran. Ilmu Quran. Iaitu ilmu Quran ini bukan ayat-ayat harfiah, ayat-ayat tauhid. Iaitu min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka sudah datang kepada mereka ilmu tauhid. Dan daripada ayat-ayat Quran. Kenapa? Baryam bainahum. Kerana benci di antara mereka. Kita benci pada akidah yang salah mereka. Mereka benci akidah betul kita. Tu. Tak kira benda yang kata tu. Adik-adik, ibu apa, siapa tak kira. Kawan baik. Lepas tu. Walau kalimat tu sabaqat min rabbika. Kalau tidak ada keputusan melewat-lewatkan min rabbika daripada Tuhan kamu. Ila ada yang musamma sehingga tempoh yang ditentukan, iaitu tempoh hidup. Lagi mana kamu hidup, buatlah syirik berapa kali pun, Tuhan tidak nak berbual dengan aku. Berzinalah berapa kali pun, tak akan berbual dengan aku. Bubuhnya bila? Bubuhnya mati. Itu ayat mana ya? Laku dia bainahu, tentu aku akan buat berusaha mengazabkan mereka sekarang. Mana ambil dia, masuk dengan aku. Kalau masuk dengan aku, ayat lain kata, sudah hancur lama dalam. Kalau saya buat tu, hancur lama dalam. Tidak ada binatang yang tumbuh atau kawan. Genjuk atau kawan. Ayat lain. Wa inna alladzina urusul kitab. Dan orang-orang yang tak percaya itu ialah orang-orang yang mewarisi kitab. Yang dia belajar kitab yang bukan daripada, bukan tafsir Quran, bukan hadis Nabi. Kitab yang ditulis oleh manusia. Min ba'dihim, selepas mereka belajar, selepas mereka belajar daripada guru-guru mereka. Lafi syakin minhu, dalam syak wasaka, minhu terhadap ajakan mengesahkan Allah Ta'ala itu, murid dalam keadaan bengong. Bila kita baca ayat itu, mapuk buka dia tu, nak demo, tak logik dengan apa yang dia belajar daripada guru dia. Nak tak demo ayat Quran. Jadi tak bersih-bersih. Maka dia pun kata, awak tak betul ni, tak betul ni. Ni tu belajar dia. Baik, hari ni berapa ayat pun ni?
Allah. Enggak ni kalau tafsir ayat. Maka tidak ada lah lagi Fama yazidu, tidak akan menambah pada mereka itu apa yang mereka mempersenda pada Nabi atau orang yang sembah kamu itu illa tughyanan kabira. Mereka durhaka, lebih durhaka, lepas durhaka lagi. Baik. Wa yaqulna, dan ingatlah kita yang sama berlaku kepada Nabi Adam. Betul? Ingatlah, wa yaqulna, ingatlah kita yang berlaku yang sama seperti Nabi Adam. Iaitu kulna, kami ciptakan lil malaikat kepada para malaikat usjudu li Adam. Macam tadi juga, macam pagi tadi yang kita ada surah Taha. Tak. Kebetulan. Atau baca ayat ni kan. Kalau ada kan. Sujudlah kamu pada Adam. Malaikat ni satu makhluk yang satu jenis makhluk yang taat. Bila Tuhan kata saja dia buat. Malaikat ni duduk dalam soft-soft. Yang suruh tunggu sambil menunggu arahan Tuhan. Duduk dalam attention. Duduk dalam soft, dalam attention. Macam askar kan, duduk attention. Siap dia. Mereka saja soft. Israfil itu, jangan awak kata Israfil itu tiup sekali daripada start dulu tu. Saya kata, kamu bahagian tiup sekali. Begitu ya. Tidak ada hadis yang mengatakan sementara tu tak ada lagi kita lekok mana-mana apa dulu. Kita lambat lagi kan? Tak ada. Hadis mana-mana pun tak ada. Maknanya dia sentiasa dalam keadaan bersedia. Letih ke? Tak. Jemu ke? Tak. Boring ke? Tak. Dia pun tak tahu. Duduklah ready. Duduk situ. Ada ibaratnya duduk di mulut. Tak sunnah itu, serunai itu dibuat daripada cahaya. Bukan buat daripada maga, apa kulit cipu. Bukan daripada cahaya pula. Aduh, hai. Jadi mereka bila Tuhan perintah saja, fasa jadu terus dia sujud. Illa iblis, naikkan iblis. Qala. Katanya iblis. Nah, ini tidak seperti surah Taha yang kita baca tadi, pagi tadi ni. Tapi yang ini lain. Dia kata, kenapa Tuhan beritahu kenapa dia tak nak sujud? Illa iblis, kenapa dia tak nak sujud? Ialah, qala, kata iblis, asjudu, patut kata. Kata Hamzah, bagi Hamzah saja perkataan itu, adakah aku? Bahasa Arab yang punya faham. Sebenarnya itu maknanya, adakah aku? Patutkah aku? Kita tak ada ni, bahasa kita tak boleh buat ni. Dia Hamzah satu saja. Sujud. Patutkah aku sujud? Liman terhadap satu makhluk. Khalaqta, ya kamu telah cipta tina daripada tanah beliau. Daripada tanah beliau. Ayat lain kata daripada tanah terbita. Sol. Yang bila dia ketuk berbunyi. Ting. Apa dia? Terbita ni. Tal. Macam tal. Macam tu, tanah gerak gitu. Ada yang seluk, ada yang hanyir. Ada yang tanah liat, ada. Berbagai tanah. Mana putih ada, kuning ada, hitam ada, bau ada, kebau ada. Semua juga yang sikit-sikit untuk buat Nabi Adam. Lepas tu baru Tuhan cium. Naik ke surga, buat dari surga. Habis di bumi. Tanah-tanahnya habis di bumi. Naik ke surga, buat di surga. Bentukkan dari surga. Bila siap bentuk belakang semua, maka itulah perintah sujud tu. Lepas sujud tu barulah Tuhan tiupkan roh kepada Nabi Adam berselit. Bila selit tu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Nyaja apa? Penunggu kubur. Di sana mana manusia mula-mula sekali. Lepas tu dia selit tu pula. Ada pula ahli falsafah lain pula kata, nampak tulisan Allah Muhammad Rasulullah di bawah. Dia Allah.
Oh, dia apa? Dia arah ada kata dia arahnya tak ada dia. Dia tak ada dia. Dia surga. Jadi Nabi Adam pula mana baca pula. No, awak ibadat pun tak payah, baca pun tak payah. Duduk surga enjoy aja. Tak ada baca, tak ada apa. Tak perlu pada membaca apa. Tak payah rock sign apa. Awak nak duduk di mana saja. Tak payah rock sign. Kan? Awak nampak dah tipu ni. Duduk di surga, tempat enjoy. Pergilah mana, makanlah mana saja, duduklah mana saja. Maknanya tak payah. Tak ada undang-undang apa dah ni. Maknanya tak perlu baca apa, tak ada undang-undang. Pergilah ke buat apa, makanlah makan macam mana. Penuh selera. Kan? Saya perlu. Jadi manusia yang dicipta ni ambil daripada tanah-tanah ni. Qala ara'aitaka. Dia kata, apa kepada kamu wahai Tuhan? Hadzal ladzi karamta alayya. Bausa ini yang kamu buat ni. Dia ni. Tak sebut nama. Tak sebut kata manusia ke? Ni. Orang kata kakak ni. Kakak ni. Orang kata tu baru malu tu. Orang kata kakak ni. Tak tahu bahasa sini ada. Tak sebut nama. Tak kata manusia pun tak. Tak sebut nama pun tak. Ni. Alladzi. Ini pekakak ni. Karamta alayya. Dan kamu sudah memuliakan. Karamta ni. Memuliakan mengatasi aku ni. Dia ni buat daripada tanah. Tapi kamu sudah mulia. Aku ni kamu buat daripada pucuk api. Pucuk api ni tak ada residu. Tak ada asap. Asap lah. Tak ada arang, tak ada apa. Yang biru tu. Tak ada asap, tak ada apa. Bukan yang biru tu. Yang tak ada color. Kalau biru tu tak. Mana ada color. Ni tak ada color. Yang tu dia buat daripada itu. Karamta alayya, ya kamu mulia. Dia buat daripada tanah seluk. Aku kamu buat daripada api. Ini pekakang ni dia. Adalah ini pekakang ni yang kamu sudah memuliakan mengatasi aku. La'in akhartani, sekiranya kamu lewatkan aku mati. Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Ayat lainnya yaumi yub'atsun, hari aku dibangkitkan pula. Hari manusia dibangkit pula. Kiamat sudah nak lalu. Ayat lain. Maknanya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Hari kiamat orang mati lagi tak apalah kiamat. Kalau sekiranya kamu boleh lewatkan mati aku hingga pada hari kiamat. La'ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Pasti aku akan sesakkan dia, siksakan dia tu semua sekali kecuali sikit. Kata ni mana ni? Kata kepada Allah ni. Dia kata pada Tuhan, aku pasti akan menyesatkan zuriat dia. Maksud ayat lain, wallahi, cukup. Wallahi lah. Itu cukup. Maksudnya tidak akan berhenti menyesatkan zuriat Nabi Adam semua. Pasal apa zuriat? Pasal nak bodoh Rasul tak boleh. Nak bodoh beriman tak boleh. Jadi hanya boleh bodohnya anak cucu dia. Yang boleh iman. Illa qalila mereka sikit. Yang sikit tu ialah orang yang ala siratal mustaqim, itu atas jalan benar. Tuhan berkata, kamu tak boleh menyesatkan anak cucu dia duduk atas siratal mustaqim. Tiba-tiba ustaznya kena masuk ke jin. Oh, enggak. Ya mana boleh? Tak boleh dirasuk oleh jin. Mana-mana tunggu. Yang duduk atas siratal mustaqim. Kalau buat juga, kalau boleh juga tak duduk atas siratal mustaqim, itu jawab dia. Kalau kita masuk tapi dia tak kira.
Tak kira. Dia tak ni. Ni Tuhan kata dalam surah lain kamu tak boleh buat. Tuhan kata mula-mula dia kata dia tak boleh buat. Tuhan kata memang kamu tak boleh buat. Baik. Baik. Maka qala al-haq. Maka pergilah kamu. Katanya Allah Taala itu. Maknanya Allah Taala approve. Apa dia approve ni? Nak menyesatkan itu approve. Iaitu antara yang dia bolehnya ialah dia boleh rasa walaupun dia tak ada situ. Setan ni duduk luar pada surga, dia boleh rasa Nabi ada itu. Setan ni bulan puasa kena tambah belaka. Tapi masih lagi boleh arrange. Atau WhatsApp boleh. Email boleh lagi. Apa? Siapa yang begini? Allah Ta'ala approve. Pasal dia tak boleh buat kalau Tuhan tak boleh. Tak boleh buat. Dia Tuhan approve pada dia. Pasal pergilah kamu. Faman, ni ayat warning. Warning ni pada kita ni. Faman tabi'aka. Barang siapa yang mengikuti kamu, wahai syaitan. Minhum daripada anak cucu Nabi Adam. Fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura. Maka balasannya ialah neraka jahannam bagi kamu. Dan neraka sebagai balasan sebagai balasan justified pada kamu. Balasannya neraka dan balasan itu istighfar. Wastafdis dan kamu tafdis. Dan kamu gelincirkanlah. Manis tak sedaya upaya kamu siapa yang minum daripada mereka. Buat maknanya Tuhan kata, buatlah kamu nak buat macam mana. Ikutlah kamu nak buat macam mana. Ini janji. Mahal ni ayat ni mahal. Pakai warning. Banyak lagi ayat, banyak lagi kita. Wastabdil. Manis tak sedaya mampu kamu untuk mengasut mereka. Iaitu bisautika, dengan suara-suara muzik yang kamu ajar kepada manusia. Muzik ni memang ajaran setan. Bisautika, dengan suara-suara lemah merdu kamu. Muzik ni memang sedap. Pasal dia diajar oleh setan. Muzik tu ajaran setan. Oh, tak kira tali. Tak ada tali. Oh, irama tu. Bisautika, dengan ajaran-ajaran muzik kamu. Berbagai bentuk. Bila bunyi saja muzik tu mesti bergerak tau ya. Oleh apa kata gerak tak boleh lari. Best dia. Wa ajlid, dan kerahkanlah alaihim, untuk bodoh mereka atas mereka tu bi khairika, dengan tentera kamu. Tentera mana? Warajilika, dan itu tentera berkuda kamu. Wasawirkum, dan tentera berjalan kaki. Tentera berjalan kaki ini siapa dia? Manusia yang sesat. Termasuk tunggu-tunggu yang sesat. Dia tentera setan. Tentera setan, Tuhan panggil tentera berjalan kaki. Tentera berkuda ni pasal setan ni dia boleh jalan belakang. Untuk pengetahuannya, setan ni sini dia boleh terbang. Mudah nak bayangnya Superman dah. Dia naik berhenti di udara boleh. Naik langit boleh. Maka ada satu ustaz dia, kalau saya kajian, bertakat ni, ambil boleh waktu.
Ada pula hantar masuk bas. Di satu universiti, kakak semua jin. Satu-satu dia keluar dari universiti. Lepas tu dia lepas di Batu Bungkit. Batu Bungkit. Tempat apa ya? Lepas tu pula, driver bas tu kata kepada anak murid saya, where ni? Driver bas tu kawan baik where ni pula. Anak murid di Kelantan pula. Dia kata masa buka pintu tu, buka pintu bas tu, orang berat di naik tu, naik dapat tu. Berat. Tutup besi tu, tetap dari bawah. Hantar ke. Kalau orang tahu tentang jin ni boleh sampai Kelantan. Daripada Bangi tu kau, daripada Kajian nak pergi ke Batu Bukit tu, tak ada 2 saat. Apa? Ada 2 saat. Saya ada buku kargo dulu saya belajar masa jahiliah dulu. Di mana buku saya ni, selalu saya cerita lah. Buku saya kata, nama kodai dia, kodai jin, dia ada kodai jin. Nama buku saya ni kita panggil ayanda pada dia. Nama dia nya Ratu Bagus Abda Wijiji. Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat. Nama tempatnya Pakuaji. Nama tempat Pakuaji. Jadi buku saya belajar nanti ayanda ni Ratu Bagus Abda Wijiji nama. Umur 94 tahun, tahun 72. 73, dia mari ke Kelantan. Umur 93 lah. Ini juga. Rambut solat tak ubat. Tak ada ubat. Kalau tengok ini macam umur 50, 45. Itu tangan ni kuku macam ni. Macam kotak teh. Sampai dia ada di lapor. Masalah itu. Jadi masa guru saya pergi rumah dia tu di Jawa Barat. Pergi rumah Jawa Barat itulah. Lalu dia kata masa mula-mula masuk tu kita punya wangi gitu. Nak tidur tak punya wangi. Lalu tidur satu hari. Pagi esok kata tu guru kata tu satu daripada 9 orang. Namanya nak kamu nak tengok lah. Esok waktu mengarik esok kamu nak tengok lah. Boleh. Pasal nak tengok masa tu handphone ni tak ada, telefon payah kita dulu tahun 70-an, 72, 71, 72. Telefon ni payah lah. Payah nak ada. Jadi dia nak tahu, guru saya nak tahu lah keadaan kita anak murid duduk di kantor lah. Hantarlah messenger, kita tengok, kita tengok. Apa dia? Jin ni, nama jin tu, Tapu Angin. Tulis di sini. Tahu sini seperti, ambil tapu sini, dia tulis. Jauh ni. Lepas tu dia letak di tengok. Stop. Buat ni. Stop. Bersama dia duduk bersama dengan saya. Dia duduk channel sama dengan saya. Dia duduk depan. Dia kata, Pak. Dia suka swear dia. Dia duduk apa? Kamu pergi tengok ini anak buah kami. Di Kelantan nama sekian. Sebut nama. Kita semua saudara-saudara sebut nama. Coba apa mereka sakit, mereka apa. Beri laporan. Nggak, itu tak ada. Baik. Katanya ayanda, kamu menit kan? Jangan. 3 menit semua kemudian stop. Nama dia sudah buat ini, anak dia ini, ada orang ini demam, kami tak mandi lagi, potong dari. Ini dia ini, masak ini, tahunnya ini, repot siap. Ini pula ini.
semua lebih kurang 2-3 orang tu dengan keluarga masing-masing siap report. 3 minit semua. Pergi balik. Pada Jawa Barat ke atas balik. Dengan laporan siap. Awak ingat daripada bah ni mari sini ni. Tak guna baik bah ni. Ayah gila ni mari mana ajar ni. Tunggu saya cakap terai-terai saya kata tak betul ni. Tak faham bahawasanya jin ni boleh terbang di kerah. Boleh naik ke langit no. Dan boleh berhenti di langit. Lepas tu pula, kalau dia duduk dekat ni, awak nak pergi di mana? Awak pergi tangan dia. Tangan tak nampak duduk mana pun. Kalau dia masuk dalam tubuh. Kaki dia terjolor di telinga tu naik kita ambil tali. Kau macam mana? Kaki dia terjolor di telinga. Misalnya, nampak? Boleh lah. Abu Hurairah tangkap jin. Dalam bentuk manusia. Dia berupa manusia. Boleh tangkap untuk berupa manusia. Kalau Quran kata, kalau kamu boleh tengok dia, bila dia tukar rupa kepada benda yang kamu boleh tengok. Surah jin kita tahu. Siapa beritahu? Tuhan kita beritahu. Tiba-tiba boleh scan budak ni. Akidah boleh scan ni syirik pada Allah. Saya boleh scan ni. Kalau saya pasal saya belajar takut ni. Rupa-rupanya yang boleh scan ni orang yang buat syirik pada Tuhan. Yang reti benda ni. Member. Lah ni, tak boleh nak scan dah. Bila nak kau. Dulu saya cakap tengah-tengah kat awak jin nak mari tu 2 minit sebelum sapa tahu tak? Saya tahu tak? Pasal dia ada satu jenis bunyi. Kalau bunyi mari kot sebelah kanan, jin baca ni. Mari sebelah kiri baca ni. Saya cuba bakar. Pak jenis besar ni, bulu pendek, bulu lebar, cuba bakar. Jari tangan, saning. Jari tangan. Bukan tangan, jari. Saning baca. Pernah pegang bawah saya seperti awak pegang lengan budak yang baru gana. Dia pegang bawah saya ni. Kita pergi. Besar. Tapi bila kita belajar ilmu tauhid ni, ada bakar, dengar lah. Bunyi ni dia ada satu jenis bunyi. Kalau kita buat dak ya, pada ni cek. Kenapa mari kita dengan apa siap tu? Anaknya dah pernah tengok sini tahu mata sana mata. Dekat dia buat siap dia apa dalam cegah. Bukan mimpi apa. Ni boleh scam dah tak nampak tengok. Itulah kita kiri kata. Kan? Baik, sambung lagi. Dah kamu kata. Tapi ilmu ada. Semua banyak nak mengajar. Tapi kalau tak jadi dah orang. Ni kepahaman ni. Awak tidak kepaham Quran ni kalau tak tahu ni. Dia biasanya mula-mula ni dia kena dia usul tafsir ni. Ustaz saya mengajinya, saya belajarnya 6 bulan. Ustaz saya belajar daurah tafsir 15 hari usul tafsir saja. Tak belajar lagi dah sampai pada waktu. Dia cari. Ini saat ini kita berkaitan dengan jin, iaitu syaitan. Jin dan syaitan ni sifat dia. Kalau orang tak tahu sifat dia, ayat Quran dibaca tak faham. Hadis-hadis dia dibaca tak faham. Kalau bersangkutan dengan mereka. Apa tak tahu lah dia macam mana jadi. Maka saya beritahu, dia ayat Quran macam ni, dia pengalaman saya ni. Sayanya, ustaz saya nama dia Abdul Hadi bin Yaakob. Dia belajar di Pakistan kan. Jadi bila anak-anak murid dia tanya dia, bukan yang ngaji. Dia kata tanya sama. Saya tak tahu kan. Pasal dia ni daripada sekolah utama tak ada experience benda ni, terus belajar apa
Duduk dalam bersih. Nak tahu tetap nanti kena dia tanya sampai. Dia pengalaman tu. Sudah X. Sudah X tu. X pernah ada data. Baru dia tanya, data. Bukan. Dia ada bohong tu. Apa yang dia bohong tu saya tahu. Saya malah saya cakap dah. Dululah. Kalau orang masuk atu ni. Kalau orang lain tak boleh bawa mall. Dia kena bicara lagi ni. Kata gitu tu tak ada sempurna. Kalau jenis gas tu. Begitu tu. Dia pergi rumah saya tu. Tak ada sempurna. Ada yang paling dekil sekali. Saya sampai di muka itu. Bila nak naik tu. Tak ada selesai. Tak baca apa. Pasal kita ada yang paling power. Siapa dia? Cium salah lagi. Saya tak tahu saya pengen lama. Rupanya dia tidak takut. Saya dia takut bos saya. Bangkai saya. Tak mahu. Saya tak mahu. Saya ingat kita orang betul ni kan. Takut diri kita ni. Apa kita pengen juga. Wirid yang salah tu akan bagi jin. Satu wirid yang syirik, jin ekor. Dua wirid, dua ekor. Tiga ekor. Empat ekor. Buat bid'ah satu jin ekor. Buat syirik ekor. Buat syirik satu jin ekor bagi. Jin syirik setai bagi. Ayat berapa ada? Surah ada. Surah Fussilat. Ayat 25. Wa qayyadna lahum Qur'ana. Aku akan beri kepada mereka teman-teman rapat. Minal jin wal ins, daripada jin dan juga setan manusia. Fadzayanu lahum menghiyati mereka depan belakang. Mana semua Arab. Iaitu setiap kali buat syirik pada Allah, tekor. Buat binasa, tekor pula lagi. Buat tawasul tahlil orang mati, tekor lagi. Buat pula, mari pula tekor. Buat lagi, mari lagi. Buat lagi, mari lagi. Pamuk, sampai juta saya berbuat. Lepas tu, bila sampai tahun tu, bila orang tu ada niat, ihdinas siratal mustaqim tu, dia pun mulai ke kaki, malam-malam. Lebih nak untuk ada yang kena malu semaya. Abang baca wirid. Wirid lama tak baca ni. Dan kita tu mula sudah minta ihdinas siratal mustaqim. Awak tanyalah, orang mana yang kena kaki malam-malam tu, tanya dia, awak ada doa tak? Ihdinas siratal mustaqim. Dia konflik lah. Tuhan sudah buka pintu. Jin dia, setan dia masih lagi tengah herit. Dia pelaburan millions of ringgit per day kan. Dia nak pakai lagi apa lagi dia keliling ni. Jatuh ni. Investment habis lah. Kalau mengucap 2 kali masyarakat, habis investment. Mengucap apa? Mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cabut semua kali. Kekeriwannya timbul apa dia? Bila saka ni macam mana tak cakap bomo dah. Tak lagi juga saka. Awak nak tahu mudah nak bila saka ni mudah ya. Ajar dia mengucap 2 kali masyarakat. Kalau dia sanggup boleh mengucap, hati dia ikhlas, tercabut semua jin. Sekali tu nak mengucap 2 kali masyarakat. Tak payah awak baca apa-apa, tak payah tak payah. Dia boleh hari lagi tik lagi. Ilah. Tak mudah ya. Saya nak suruh awak saya mudah ya. Hindu Sami masuk Islam ada masuk atu tak? Ada masuk atu. Hindu. Tok Sami masuk atu. Tok Cha masuk Islam. Ada masuk atu tak? Padri masuk atu. Pasal apa? Pasal tak masuk atu. Atu ni jin ni sudah memang rasuk dia banyak lama dah. Karena mengucap 2 kali masyarakat itu tercabut semua kan. Apa itu? Lepas tu kalau rasuk juga tu ada masalah. Kita tak betul. Sebab tu bila baca ayat kursi tak lagi. Saya baca sekarang ayat kursi tak lagi dia. Malah dia baca balik. Tidak gitu dah. Betul.
Dia baca salah baca tu. Tajwid salah, dia tegur tajwid salah. Pasal member baca tak ada efek. Ya, Quran ni ada mukjizat. Orang yang beriman baca kepada jin yang kafir ini mesti kena. Orang yang akidah rusak baca tu tak ada apa, member baca. Jadi saya selalu pesan, kalau siapa-siapa yang baca ayat kursi kepada hantu itu tak lagi bermakna orang yang baca tak ada wakil kepada Allah. Itu tanda ya kan? Tapi oleh kerana syirik itu tak tahu, mudah saja nak selesai. Mengucap 2 kalimah syahadah, ambil air semayang, baca balik, insyaAllah semua. Ayat yang sama, ayat itu. Baca ayat itu. Mengucap 2 kalimah syahadah, bertobat pada Allah, akan syirik pada Allah. Kemudian minta doa dengan Tuhan supaya tunjuk syirik, ajar syirik itu mula pada awak. Ajar, petunjuk pada awak, syirik mana awak buat salah tadi. Kemudian, ambil air semayang, baca ayat kursi itu dalam benar. Bila mengucap pasti kita balik. Itu cabut. Dan cabut tu baca itu. Ayat Quran yang dibaca oleh orang yang beriman ada mukjizat itu benar. Sebab tu dia baca macam tu. Dia baca dah. Tak lagi dia. Pasal mari tu ngomong. Baca ayat kursi apa? Lagi pasal dia baca ke bersih. Dia baca ke katil jahat. Dia baca ke kakek. Dia kelak dia. Jadi kakek tu boleh sedut di dua kali. Baca pada kakek ni. Cari baca pada kakek ni. Mutak pula. Pasal Quran ini tidak akan menjadi kalau tidak baca kepada benda barulah jadi lagi. Itulah mutak. Pukul. Nah, ini kan? Saya ni. Masa kita faham benda maksud dia. Kaki ni mana-mana ni. Tarik tu. Oh, bagus. Tarik tu kerana kita ada dalam hati. Itu nak serah kamu pasti. Kita ada doa dah. Dia tak boleh nak masuk dah. Tak boleh dah. Dia cuba nak halang. Jadi kita pun mulalah ni baca ni tak ada ni. Kita ragu-ragu lagi kan. Tapi ni ada dah. Maka kita pun mula buat syirik balik. Bila buat syirik balik, dia pun tak usik balik. Tak. Jadi yang tak usik ni kita panggil dah lari. Katanya tak apa. Wah, dah lari. Lari apa dia buat tak tahu je. Dia jadi tempoh dah. Masalah maksiat tu suka syirik pada Allah. Dia balik. Dia tak ada. Tak acar lah. Awak nak semayang berapa banyak? Awak nak baca wirid berapa banyak? Awak nak derma macam mana? Tak ada masalah apa pasal saya tahu ibadah awak tak ada saksi tadi. Tak payah kita ni. Kan? Ya Allah jaga kami. Patulah kami faham agama ya Allah. Baik. Ayatnya. Nampak Pak? Jadi dengan terserah berkuda, kamu terserah berjalan kaki. Lepas tu di mana lagi boleh usik ni? Tuhan beri kuasa ni. Tuhan kata, kamu gencirkanlah mereka semampu kamu dengan suara-suara muzik kamu. Maknanya awak jangan pergi tempat-tempat nyanyi. Jangan pergi nyanyi. Setan yang kata, Nabi tanya setan, Abi mana? Di mana tempat yang kamu paling suka sekali? Ada wanita di mana lagi? Dia ada laki perempuan. Dia kata, wanita paling lagi. Lelah ni pakai hijab ni. Hijab ke atas ni. Nyanyi apa? Pakai hijab ni. Dia laki pula dengan serbannya, dengan apa. Ni, nak nama Allah, Rabbi. Dah lah. Setelah belum pada ni nak disko tak boleh. Ni pula disko yang dilegitimize kan. Oh, betul. Disautikan. Sehingga ada hadis Nabi SAW. Tidak boleh jual hamba abdi kamu yang sudah pandai menyanyi.
atau pandai menggunakan alat musik. Harai dua, amba abdi. Dia sudah pandai alat musik atau pandai nyanyi. Ada lain pula, jangan kamu ajar amba abdi kamu alat-alat musik atau nyanyi. Tapi tak boleh buat. Menjual lagi harai dua. Jadi kau penunggu-penunggu dia kata, nyanyi boleh, siapa nak ajak, kau duduk baik dia, baik. Ingat juga kepada Allah. Lupa. Jadi Kristian saja yang nyanyi dalam gereja dia. Hindu nyanyi dalam kuih dia. Islam baca Quran. Ada nyanyi. Tapi sekarang sudah ada. Zikir munajat. La ilaha illallah tu dah dinyanyikan. Awak cari baca ni jangan kosong. Ya ada di radio di kaset-kaset agak pasal sedap. Memang sogok bila dinyanyikan memang sedap pasal ajaran setan. Ajaran apa? Lagu tu. Kau tak tengok. Bila majlis nyanyi tari-tari tu. Awak tak tengok orang macam mana? Macam gila orang. Berhenti saja nyanyi tu. Jadi ori balik. Jadi molek rasa. Macam tu. Baik. Jadi antaranya lagi fil amwali pada mana dia? Sudah. Fil amwali pada perkiraan harta kamu. Kalau harta ni kamu masuk aku. Saya kata. Boleh kamu, aku beri kuasa kamu untuk kuasa mereka pada pengurusan harta mereka. Wa auladi dan pada pengurusan anak-anak mereka. Wa'idhum dan berilah pada mereka angan-angan. Apa dia angan-angan? Baca wirid ni pandai dia. Baca wirid ni pandai dia. Baca wirid ni boleh jadi tok wali. Baca wirid ni boleh tok tangan ke api. Sama. Macam ni Nabi datang. Angan-angan pada mereka. Wa ma ya'iduhumul syaitan dan tidaklah perjanjian setan itu dengan mereka itu illa ghurura. Tidaklah apa yang dijanjikan oleh setan itu kepada manusia itu illa ghurura. Mereka tipu daya ya. Jadi ada satu wakil rakyat kan nak jadi orang besar. Jadi orang besar, maka dia bomo nak tukar apa dah? Tukar nak tukar sama. Nak tukar sama. Atau menegak atau tak. Lagi gerak dia. Gerak ni bukan apa maksudnya negak. Dia suruh kerja mata ya. Dia kerja mata untuk masa skutu kosi mana Tuhan kata bawalah mereka tu sama ada tentera berkuda kamu, tentera berjalan kaki dan kosilah dengan mereka pada pengurusan harta benda. Mana ejahlah. Jadi pengurusan harta kamu ni harta manusia ni kena buat itu syariat. Pengurusan. Bila tidak ikut syariat, saya masuk. Buat ya, saya ikut syariat masuk. Kalau pengurusan anak-anak tak buat ikut syariat masuk. Dan beri angan-angan kepada mereka buat amalan-amalan bid'ah ni boleh masuk surga. Wirid-wirid ada ngajar oleh Nabi ni, waktu mulai dari awal ni ada. Oh, ada pepatih pun gerak lagi ya. Ada pepatih tolak ayat Quran. Lama dah murtadnya. Saya tak tarik balik ni saya kata ni.
Satu negeri. Bagi yang bagi para perempuan saja. Wujud kalau apa ayat yang tolong. Kalalah ayat kalalah. Itu orang tak ada anak. Ada anak. Dia patut boleh kepada adik-adik dia yang lelaki. Pada suami dia kalau perempuan. Pada isteri dia kalau lelaki. Kalau suami itu ada boleh tak? Boleh pada perempuan. Tolak ayat Quran itu kufur pada Allah. Lepas tu jawab apa ni? Mufti pokok dia ni. Kamu ikut adab. Kami ikut adab perpati, kamu ikut adab bendahara. Dia menggu. Sunnah ni dia panggil temenggu. Jadi supaya dia. Kamu ikut adab temenggu, kamu ikut adab perpati. Dianya kufur. Saya terpaksa kata pasal tak ada ulama kata. Tak ada. Tak. Dia tak banyak kata, tak ada kata. Maka kita kena ada orang yang kata balik. Wahyu Allah Ta'ala ni kena hidupkan semula. Walaupun kita tak mampu nak buat. Kita tak mampu nak dilarang tu. Kita tak ada kuasa apa. Tapi kita nak mulut ada kata. Ya lah. Kita tahu je lah. Betul. Ini nak Allah nak buat negara Islam nak. Serah rambut saya. Saya cakap dengan rambut saya. Dia patut buat ni lah. Kalau lepas negara Islam itu otomatik ya. Lepas tu, cara nak buat negara Islam Malaysia ni salah. Tak betul. Tidak boleh buat negara Islam Malaysia. Kena buat hanya satu negara Islam. Iaitu semua sekali. Yang Islam ni di bawah satu negara. Iaitu bawah satu khalifah. Itu baru betul. Kalau nak buat negara Islam Malaysia, orang Indonesia kata negara Islam Indonesia. Singapura kata negara Islam Singapura. Burma pun nak buat gitu juga. Kamboja pun nak buat lagi juga. Jadi pecah juga. Sedangkan dia satu umat. Umat wahid. Satu umat yang satu ya. Tak ada lain. Tak nak buat lah. Pasal Khalifah akan latih untuk Malaysia ni satu gambar. Ada satu saya pun ada lagi. Antik gambar. Gambar tu mungkin orang Melayu juga. Mungkin. Ya. Lepas tu gambar ni akan latih menteri-menteri dalam buat. Dia lah latih juga. Dia latih orang. Dia latih untuk negara Malaysia tu satu orang. Gambar dia. Dan gambar tu akan latih sama orang lain juga. Dia ikut satu pentadbiran. Maka sebab itu kita dalam berbalang nak puasa pun berbalang, nak hari raya pun tak ada konsisten, tak ada lagi. Tuhan uji kita, Tuhan hinakan kita di kalangan dunia, mata masyarakat dunia, bahawasanya kamu orang Islam tak boleh bersatu untuk mendirikan puasa bulan Ramadan. Tidak boleh bersatu untuk mendirikan hari raya puasa. Tidak boleh bersatu untuk mendirikan hari raya. Lain semua cakap gembel lah tu. Tapi puasa, Singapura puasa, Malaysia ada puasa. Puasa tidak Ramadan. Thailand Ramadan juga. Ini satu garis bujur ni cik. Satu garis bujur. Orang hidup itu satu garis bujur, mesti gitu. Kalau duduk sini satu, mungkin lain. Garis letang kan. Garis letang ni garis itu. Itu satu garis bujur. Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina itu dia jauh sikit lah. Indonesia bawah. Bawah kita Indonesia. Jadi Thailand puasa, Malaysia ada puasa, Singapura puasa, Indonesia puasa. Tak seragam. Nak seragam macam mana? Pasal Tuhan nak tunjuk pada kita, bahawasanya memang kamu kita memang tak seragam. Setelah kita seragam, Tuhan akan hinakan kita di kacamata dunia. Tak boleh nak.
Tak boleh nak ikut. Patut hari raya haji ni kita ikut Saudi sebenarnya. Kan dia boh Yahudi, boh apa? Boh bagai haji. Hukum dia apa? Kan? Jadi esoknya pada jauh hari, esok kita pakai raya apa? Boleh tak? Boleh kan? Kalau satu kerja. Ni kita pula nak buat negara Malaysia, Islam Malaysia apa tak? Oh. Tak betul lah. Umat wahidah. Tak umat yang berbagai-bagai. Balik modal selalu tu. Baik. Inna ibadi, sesungguhnya hamba aku itu laisa laka alaihim, tidak ada kuasa ke atas kamu syaitan. Tukona sebagai suatu kuasa godaan, yaitu kepada orang yang beriman. Wa kafa bi rabbika, cukuplah dengan Tuhan kamu wakila sebagai penjaga. Jadi boleh mengata tak boleh kacau juga apa? Tak boleh. Orang beriman tak boleh kacau. Payah kita nak suruh percaya, payah. Kita dia nak kacau. Kita nak kacau. Payah tak? Payah tekan tak percaya. Tauhid tu. Mengesahkan Allah Ta'ala dari segi kepercayaan. Ini satu perkara ya, kena belajar sikit supaya mungkin masalah kan. Dalil, kenapa kena percaya pada Allah Ta'ala saja? Rabbukumul ladzi, Tuhan kamu lah zat yusji, yang melayarkan lakum untuk kamu al-fulka iaitu kapal fil bahri di laut, yaitu Allah Ta'ala lah yang memperjalankan kamu dalam kapal di lautan. Kita ni pula masalahnya kapal kita buat. Kita kata kita buat kapal dalam surah. Amin surah. Dia kata, Tuhan kata aku cipta kapal-kapal seperti gunung di lautan. Kita cipta kapal. Tuhan kata aku buat kapal. Mana ni? Mana ni? Saya untuk orang-orang baru, saya saudara. Saya nak kita iaitu kapal tu kalau kayu tu pokok kayu Tuhan. Awak tak boleh tanam pokok. Awak tidak ada usaha nak tanam pokok cengar. Pokok cengar tu awak pergi tebal-tebal dalam hutan, diambil. Semua awak usaha dapat kawasan. Dapat lesen, dapat permit, dapat apa dah. Tu ya. Bukan? Pokok tu awak tak tanam pun. Awak tak baja pun dia. Awak tak siram pun dia. Terbiar tumbuh nanti. Bukan? Bermakna Allah Ta'ala lah yang menumbuhkan dia panggil. Kalau pokok kita tanam memang Allah Ta'ala juga tumbuhkan. Yang ni, kita tak apa usaha manusia. Dia tumbuh nanti. Lepas tu Tuhan ilhamkan kepada manusia, pergi tebang pokok tu supaya boleh guna. Lepas tu Tuhan ajar pada manusia, kamu kena tebang dengan kapok. Mula-mula. Lepas tu kamu kena tebang dengan gergaji. Kemudian. Lepas tu tebang dengan cesok. Dulu tarik dengan gajah. Lalu ni tarik dengan dosa lah apa-apa. Dulu gergaji tangan. Dia ajar orang kemudian gergaji mesin. Aku ajar. Ajar. Tuhan ajar pada kita nak mesin yang lagu ni, nak buat yang ni, nak buat ni. Untuk pakai buat papan saja. Nak ambil papan tu, kena dibuat lori. Lori nak buat lori tu Allah Ta'ala ilham juga pada manusia supaya manusia ni buat lori supaya boleh cari makan. Bukan? Lepas tu buat lori saja, ni buat tayar. Tuhan juga ilham pula kepada semua jenis manusia. Dia tak pilih lagi. Kami tak pilih. Tak pilih sebagai rasul, dia tak pilih. Dia pilih mana yang dia kenal. Okey, nah kamu buat ni pula. Ini pula cipta masakan pula. Begitulah. Satu-satu dia buka. Lepas tu ajar pada manusia arkitek untuk buat apa? Ajar pula engineer untuk desainnya macam-macam. Lepas tu ajar pula cara-cara ke laut tu. Ombak macam ni, arus macam ni,
musim jadi, angin jadi, blok gini, guna dengan alat komputer. Bermana? Apa yang kita ada? Yang kita buat yang apa? Kita hanya buat je lah. Ilmu Tuhan bagi, raw material Tuhan punya. Lepas tu kapal pula duduk atas laut yang Tuhan punya juga. Angin Tuhan punya juga. Minyak Tuhan punya juga. Semua sekali Tuhan baka kita tanya guna kemudahan-kemudahan yang Tuhan bagi kepada kita dari segi ilmu, dari segi harta dan sebagainya tu untuk dapat kegunaan kita. Karena Tuhan kata tu dia buat apa? Dalam surah lain dia kata aku yang buat jalan kecil, jalan besar. Yang kita nya dia kata buat jalan, kontraktor buat jalan. Lah buat jalan. Tuhan kata aku buat jalan. Tak tahu. Maka buat tahu tu pusing. Oleh kerana itu equal to Z. Equals to 1. Siapa yang buat? Tak tahu ujian memang. Buat pusing. Oleh sebab itu A equal to Z. Z is equal to 1. Dah. Assumption lah. Jadi sini Tuhan kata cukuplah Tuhan kamu sebagai penjaga kamu. Cukuplah dengan Tuhan kamu sebagai penjaga. Anda jangan minta tolong kan kamu. Nak turun ke laut tu minta dengan Allah. Nak naik boat, nak naik kereta, nak buat semua nak. Dalil. Ya. Dalil lah. Tujuannya ditabtahu min fadlih, supaya kamu boleh cari daripada punya Tuhan yang banyak-banyak itu. Harta apa saja kamu cari. Dengan guna kapal nak cari. Kau guna apa saja kurnian Allah. Sama ada di laut ke ataupun di darat atas sebelah sana. Sehingga sekarang ni transport yang paling murah sekali adalah kapal. Sehingga hari ini paling murah sekali. Barang-barang ni import ekspor ni yang paling murah sekali, walaupun cepat nak berubah tapi mahal. Masih lagi digunakan kapal. Innahu sumurjia Allah Ta'ala kana bikum. Terhadap kamu itu rahimah, amatlah dia kepada makhluk, iaitu amat sayang kepada makhluk dia. Wa iza massakumud durr, dan apabila ditimpa kepada kamu bahaya fil bahri dalam lautan, dalla ilalah kamu, bila lenyap daripada kamu, ma tad'una, apa saja yang kamu seru kepada ni, illa iyyahu, melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Dia masa duduk di dunia ni kan, duduk atas dagang kan. Kalau bos awak dia ni, saya ni sebab bos lah, saya boleh saya makan sebab tu, sebab ni, macam-macam. Lepas tu orang silap pula tu wali saya jadi mau panggil lah. Habis panggil wali ni, nabi tu nabi. Syiah begitu juga, Kristian begitu. Dan yang apa semua agama lain pun begitulah. Bila kena ribut di laut, kena ribut di laut, apa dia buat? Ya Allah, tak ada dah sana Ali sana Hussein tak ambil dah. Tak ada. Ya Allah. Oh my God. Kristian kan? Tak ada dalam Jesus Christ, my Lord. Tak ada dah. Oh my God. Oh my God. Nak accident ya. Bila dalam keadaan tu tengok dah, nak akan langgar dah. Dia buat oh my God. Tak ada. Semua kata ya Allah. Tak kira syirik, tak kira apa, masa tu ya Allah. Dhalla anhum, hilang lenyap. Man tad'una, apa saja roh yang dia seru, nabi yang dia seru, kamat semua capok lah orang. Illa iyahu, mereka kepada dia saja doa. Falamma najjakum, maka tatkala kami selamatkan kamu ilal barri, kepada daratan. Selamat ya, bila selamat saja daripada ribut tu, sama ada jatuh dari laut apa selai, tapi selamat daripada ribut tadi, selamat daripada bahaya tadi.
ke daratan, a'radtum, kamu berpaling daripada mengesahkan Allah Ta'ala. Apa dia? Bila selamat daripada laut kan, dia berkata, Allah nasib baik dah saya jumpa, Tom Lampung, bolehlah saya Lampung. Tak ada sabit betul tak ada. Masa tengah laut tu, tengah ada pegang pelampung tu, ya Allah selamatlah aku ke daratan. Bila sampai di daratan, Allah nasib baiklah jumpa Tom. Tidak mati saya. Jadi Tom selamat dia. Ada tak ni? Ada. Wa kana al-insan, dan adalah manusia itu kafura, sangat-sangat tidak bersyukur. Sangat-sangat tidak bersyukur. Sangat-sangat kufur, sangat-sangat tidak bersyukur. Apa amintum? Apakah kamu berasa aman? Al-yaksifa bikum, Allah Ta'ala akan tipu kepada kamu. Janibil barri, selamat daripada janibil barri itu dengan apa sih? Bagian janibal barri itu kebahagiaan. Apa dia? Kebahagiaan. Apa amintum? Apakah kamu berasa selamat? Anjak sifatikum akan menimpa kepada kamu sebahagian daripada tanah di daratan. Tipu atas kepala. Mana setelah dalam bumi. Tak. Mana setelah dalam bumi. Sebahagian daripada tanah itu tipu atas kamu. Rasa selamat. Ya kita duduk rasa sedap ni, kita rasa kita ni tidak akan jatuh bumi kata kepala. Yang sifat ni kena tutup. Kena tutup. Apa dia? Yang sifat kena tenggelam. Yalah. Kita berasa tak gelap. Yang sifat tidak ditimpa, tidak ditenggelami. Mana kita duduk sini, rasa okey pasal tak ada singgung bawah. Ada kan kawasan kena singgung macam mana? Tak ada dah. Rutuh tepi tu tak ada dah. Tak duduk dah rumah tu. Kajian pula main pakak. Pakak pula siapa nak duduk situ. Pasal bahaya kan? Jadi tuan tanya, apakah kamu dengan tak belajar agama ni? Berasa kamu ni terselamat daripada tenggelam dalam bumi. Au nursila alaikum hasiba, ataupun kamu terselamat daripada aku kirim pada kamu tu hasiban, hujan batu daripada langit. Kena hujan. Kalau awak ni kena hujan yang biji hujan tu, putih-putih hujan tu, kalau salah pesan ni sakit dah lekon. Air mana tu. Kalau yang mari tu air batu, sana. Itu Bali berlaku satu kali di Timur Riza hari. Hari nyanyi di Kuala tu Ali. Jam jalan raya daripada Tok Bali sampai ke Melawi, 17 kilo. Kan? Jalan straight jam. Tak pernah jam kita situ tu. Kalau Kuala tu hari-hari di Tok Bali ni tak pernah jam ni sampai ke Melawi tu. Dia tak pernah jam pun dekat mana-mana Pak Kono apa. Dua kereta ada lah. Pasti tak ada. Tak ada gitu. Mana kereta kosong. Hari Siti Nurhaliza hari nyanyi di Kuala. Cek mana jalan. Orang boleh buat duit lah. Pagar. Kalau saya usah parking.
lebih banyak ni. Bukan dari sana, daripada Pulau Bali sampai ke Besut. Jangan. Daripada Pulau Bali sampai ke Pasir Putih. Jangan. 3 jalan tu ya. Satu pergi ke Kuala Besut, satu pergi Pasir Putih, satu pergi ke Batok. Jangan Batok. Esok. Tak kira ni orang ni nyanyi tu, tak kira. Tak kuat lah. Joget habis. Esoknya kena ujian. Masuklah di surau tempat kita wayang. Waktu maghrib. Terkejut tu, tak terkapal semua manusia. Seduh semua kali. Air batu yang tu besar nombor. Pecok ekspektor. Dia tanam tembakau. Maksudnya ada tanam tembakau. Pokok tembakau tu hancur semua kali. Daun hancur. Hasil semua tak ada. Tersenyap seduh semua sekali. Yang kenanya kawasan joget tu. Kenapa tu yang kena? Tempat lain tak pun. Wallahu a'lam lah. Macam mana? Esoknya ni. Hari dia buat esoknya. Jadi Tuhan kata, adakah kamu rasa aman kepada Tuhan yang akan menurunkan kepadamu hasibah, yaitu hujan batu daripada langit. Ayat yang sama ada dalam surah Al-Mulk. Tsumma la tajidu lakum wakila. Kemudian tidak ada lagi kamu dapati untuk diri kamu sebarang orang yang boleh menjaga kamu. Ada tak? Sebarang orang yang boleh jaga kamu. Malaikat Allah Ta'ala saja yang boleh jaga kamu. Amintum, apakah kamu rasa aman? An yu'idakum, bahawasanya Allah Ta'ala akan kembali ke kamu di hitaratan ukhra, kepada kejadian asal. Apa dia? Iaitu yang duduk di laut tu jangan buat mula, duduk di laut mula. Lalu duduk di daratan tiba-tiba kena balik, duduk di laut balik. Wa yursil alaikum, maka ditiupkan ke atas kamu itu, ditenggelamkan ke atas kamu itu qasifan, yaitu ditiupkan ke atas kamu itu qasifan, yaitu satu taufan minar rih, daripada angin yang kencang. Wa yu'rifakum bima kafartum, maka Allah Ta'ala akan menenggelamkan kamu dengan sebab kekufuran kamu. Kembali tajidu, kemudian tidak lagi kamu dapati lakum untuk diri kamu alaina ke atas kami bihi untuk menenggelamkan kamu tabi'an suatu orang yang boleh bantu kamu daripada tenggelam. Maknanya bila Allah Ta'ala nak buat apa-apa ni, tidak ada siapa-siapa yang boleh menentang. Wallahu a'lam. Sambung sekali. Sudah.